#hentikan penyebaran berita palsu. #kita jaga kita. Hiburan عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Ya Allah, aku berlindung daripada kesusahan dan kesedihan, daripada kelemahan dan kemalasan, daripada sifat pengecut dan bakhil, daripada bebanan hutang dan kekuasaan manusia. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nasiruddin At-Tusi. Nama penuh beliau ialah Abu Ja'far Muhammad Ibni Muhammad Al-Hasan. Beliau dilahirkan di Tus, Iran pada tahun 597 Hijriah bersamaan 1202 Masehi dan memulakan hidupnya dengan bergiat dalam bidang keilmuan di Tus. Apabila Hulagu memulakan serangan bagi meluaskan jajahan takluknya, Nasiruddin telah turut serta dalam gerakan tersebut. Disebabkan keteguhannya,
beliau dilantik sebagai penasihat kepada Hulagu. Kewibawaan beliau dalam bidang politik semakin ketara kemudiannya dengan pelantikan beliau sebagai penasihat Abaqa bin Hulagu. Semasa Hulagu menyerang ibu kota Baghdad, Nasiruddin ada bersama-sama dengannya. Beliau kemudian menetap di kota ilmu ini sehingga meninggal dunia pada tahun 672 Hijriah bersamaan 1274 Masihi dan dikebumikan di Mashhad Al-Kazimiyah. Nasiruddin mewariskan banyak hasil penulisan yang mencakupi banyak bidang ilmu kepada kita. Antaranya termasuklah penulisan dalam bidang geometri, fizik, algebra dan falak. Beliau juga menghasilkan karya dalam banyak bidang keagamaan, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah dan hukum. Walau bagaimanapun, kepakaran beliau yang paling utama ialah dalam bidang falak atau astronomi. Dalam bidang tersebut, beliau telah menghasilkan banyak teori, sama ada ia merupakan lanjutan bagi teori-teori yang terdahulu maupun yang benar-benar baharu. Sebagai mengiktiraf kebolehan beliau dalam bidang ilmu falak ini dan dengan tujuan memperoleh faedah daripadanya, Hulagu telah membina sebuah pusat kajian cakrawala yang besar di Turkistan untuk Nasiruddin, iaitu pada tahun 657 Hijriah. Petikan daripada buku Tokoh-tokoh Kesarjanaan Sains Islam, hasil tulisan Profesor Datuk Dr. Mahmud Zudi Haji Abdul Majid. Budayaan norma baharu bekerja dari rumah ketika pandemik. Pastikan anda sentiasa berada di rumah dalam tempoh waktu pejabat yang ditetapkan. Sentiasa bersedia sekiranya diarah oleh ketua jabatan atau majikan untuk hadir ke pejabat atau mana-mana lokasi lain. Memastikan sentiasa boleh dihubungi dalam tempoh waktu bekerja. Ingat, kerja itu amanah. Walau di mana jua, pastikan kita bekerja dengan cemerlang. Radio IKIM tahun ini menyambut ulang tahun yang ke-20. Terima kasih kepada anda Nandri, syukran jazilan kerana menyokong siaran kami selama ini. Radio IKIM 20 tahun, sentiasa relevan dan terkini. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ya, Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Waktu ini teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Anda masuk Zon 9 malam untuk kita bawakan bersama-sama perkongsian menerusi bicara adab kita. Setiap minggu kita bawakan setiap hari Selasa jam 9 malam untuk kita sama-sama pelajari tentang adab-adab harian kita yang kita amalkan. Mungkin selama ni kita dah buat, kita nak sambung lagi, kita dengarkan pengajian ilmu kita. Mungkin selama ni ini baru kali pertama kita dengarkan tentang adab-adab ini. InsyaAllah banyak yang bakal kita dengarkan kupasannya. Kita seperti biasa bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin Harun dah pun berada atas talian kita untuk kita ikuti pengajian ilmu kita pada malam ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat kita Ustaz insya-Allah malam ni? Alhamdulillah. Ji Faiz apa khabar, sihat? Sihat alhamdulillah insya-Allah. Kalau cerita bab makan ni memang sihat. Insya-Allah malam ni kita nak sambung lagi. Minggu lalu kita berehat seketika, kita rehatlah sekejap untuk kita beri laluan kepada adab berkorban kita. Alhamdulillah, tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang dah pun melaksanakan ibadah korban untuk tahun ini. Dan kita nak sambung pengajian ilmu kita dalam adab makan dan minum, perkara yang kita buat hari-hari insyaAllah. Hari ini pun kerajaan dah umumkan dasar pemakanan negara. Bagaimana kita nak pastikan makanan-makanan kita hari ini makanan yang sihat, yang berkhasiat. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung lagi dalam bicara adab kita. Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita mulakan pengajian kita pada malam ini dengan membaca doa majlis ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita
juga memberikan taufik untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ataupun dapat kita padanya itu barakah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nuqaddimu ilaika baina aydina kulli nafasin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kullu shay'in huwa kainun fi 'ilmik aw qad kan nuqaddimu ilaika baina aydina dhalika kulli. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa 'allimna min ladunka 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilalati ala al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridaihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bihi awamirak wa nawahik warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajik. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid alsinatana wahdi qulubana waf'al kadzalika bi ahbabina abada warzuqna kamala futuhil 'arifin wal fiqa fid darain ma'a kamalil ikhlasi was sidqi wal yaqin wal 'afiyati wal ghina wan nasri wal hifzi wan naf'i wal intifa' وخيرات الدارين وعلوم الأولين والآخرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Yang dimuliakan Al-Fadhil Faiz hafizahullahu ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sentiasa dalam rahmat, kasih sayang dan pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam siri pengajian kitab adab kita untuk kita menyambung perbahasan yang telah kita bicarakan pada 2 minggu yang lalu berkaitan dengan adab makan dan minum. Sebagaimana kita dah sebutkan sebelum ini, makan ini bukan hanya untuk mengenyangkan perut dan memuaskan keinginan nafsu, tetapi yang kita inginkan daripada makanan itu adalah barakah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada makanan tersebut, sehingga daripada makanan tersebut kita mampu mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar ketaatan. Kita dah bicarakan sebanyak sekitar 11 adab sebelum ini, dan insyaAllah hari ini bagi yang ada kitab, kita akan sambung pengajian kita di halaman 136. Di halaman 136 di adab yang ke-12. Jadi kita dah sebutkan di adab yang ke-11 dianjurkan bila mana kita nak makan, maka kita makan dan berbicara dengan orang yang makan sekali dengan kita. Cuma apa perbicaraan tersebut? Bicara yang berfaedah, bukan mengumpat orang, bukan bicara tentang hal orang, keburukan dan keaiban orang, tapi nak bicarakan tentang kisah-kisah orang soleh,
kisah-kisah orang alim, pengajaran-pengajaran. Apatah lagi kalau kita bicara tentang orang soleh, maka akan turun rahmat. Tengah kita makan tu rahmat Allah turun, maka makanan kita juga akan ada padanya barakah. Perkara ke-12 disebutkan dalam kitab ini, makan dengan menggunakan 3 jari jika memungkinkan. Jadi dianjurkan kalau kita nak makan ni DJ Faiz, dianjurkan 3 jari utama. Ibu jari dia sebut di situ, jari telunjuk dan jari tengah. Ni 3 jari. Dan dianjurkan untuk tidak menggunakan jari keempat dan kelima kecuali jika darurat. Maksudnya apa? Kalaulah keperluan untuk makan menggunakan kelima-lima jari, maka boleh. Tidaklah sampai haram pula sekejap lagi Kang. Ada orang dia nak makan nasi macam mana kan susah. Tapi kalau makan roti, ambil daging dan sebagainya, boleh untuk kita buat sedemikian. Jadi bahkan orang Arab lebihlah, kalau kita sebutkan mereka makan roti. Jadi nak guna 3 jari ni sudah tentu mudah. Jadi dianjurkan juga untuk kita makan kalau boleh guna 3 jari tersebut. An Ka'b bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi 3 asabi'. Dari sahabat Ka'b bin Malik menyebutkan apa? Cara Rasulullah makan dengan 3 jari. Wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Dan setelah selesai makan, maka beliau mengemut jari tangannya sebelum beliau mencuci. Jadi menjadi anjuran makan guna 3 jari. Lepas tu sebelum kita basuh tangan kita nanti lepas makan, dianjurkan untuk kita jilat jari-jari. Jari mana dulu? Jari yang panjang. Jari apa nama ni? Apa namanya? Terlupa dah saya nama bahasa Melayu. Jari tengah ke? Jari tengah. Jari tengah kan? Panggil nama jari tengah. Jari tengah lah. Jari tengah. Kalau dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah dipanggil wusta, jari tengah. Jadi sebab apa? Sebab jari ni dia mula yang sampai pada makanan kalau kita masuk makanan kan. Dan tentu jari yang paling panjang kena dulu. Bahkan disebutkan kerana jari ni paling banyak sisa makanan. Jadi kan kalau yang paling panjang dia lah paling banyak sisa. Maka kita jilat. Apa faedahnya lagi? Kerana kita tak tahu di bahagian mana barakah pada makanan. Kadang-kadang mungkin yang terlekat tu, yang berkat pada makanan kita, yang kita makan sampai sendawa 10 kali tu, belum tentu lagi. Mungkin saja. Jadi bila kita bicara adab, sampai sekecil-kecil perkara pun dilihat. Itulah namanya adab. Kalaulah kata Allah takkan yang tu. Sebab itulah seni ataupun adab ni dilihat daripada sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Baik. Kemudian disebutkan lagi apa? Yang ke-13, mengecilkan suapan, terutama jika makan di rumah orang lain. Jadi bila kita makan, suapan itu kecil dan kunyahan tu banyak bila kita makan. Terutama jika di rumah orang lain. Kenapa kecilkan suapan dan juga kita kunyah? Biar banyak supaya mudah cerna. Tu kalau kita cerita untuk pencernaan. Tapi kenapa di rumah orang kecilkan suapan? Supaya nanti taklah cepat habis. Kita ni nanti dalam adab bertetangga kita dah baca ke? Adab bertetangga. Ada Ustaz. Bertetangga dah. Adab bertetangga dah. Adab tetamu belum. Betul. Tetamu tuan rumah kita belum bicarakan. Tapi bila kita datang ke rumah orang, dijidangkan makanan, maka janganlah kita makan tu sampai tak tinggal apa dah. Sebab mungkin saja tuan rumah itu je yang dia ada. Tapi memuliakan tetamu, maka apa yang sepatutnya jadi hidangan ahli keluarga dia keluarkan. Sebab tu nanti kalau kita belajar dalam adab jadi tetamu, nak bagi tahu orang ke tak nak bagi tahu nak datang? Ada orang rasa tak bagi tahu itu tidak memberatkan.
Maknanya alah kita pergi je lah, nanti kalau kita bagi tahu dia orang sedia susah-susah. macam-macam. Dia sedia macam-macam. Sebenarnya bila kita tak bagi tahu, kita lagi menyusahkan. Bila kita tak bagi tahu kan orang terkejut. Rumah pun tak kemas contoh. Lepas tu dia sedia makan apa yang ada untuk keluarga, dia keluarkan untuk kita. Jadi menjadi keutamaan kalau nak pergi rumah orang bagi tahu, itu lebih baik. Cuma bagi tahulah, tak payah siap apa-apa, kami dah makan dalam perjalanan, semua tu bagi tahulah. Kalau dia siapkan juga, itu hak dia sebagai tuan rumah. Tetapi supaya apa, kita tak nampak keaiban dia, aurat dia dan sebagainya, sebab dia dah siap. Ni tengah baring semua, tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ingat ke Food Panda? Rupanya orang yang kita kena bagi dia food pula. Jadi mengecilkan suapan ni apa, supaya lambatlah habis makanan tu. Supaya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, kita pun tak ambil banyak, terutama di rumah orang lain lah. Dan juga kerana apa? Kerana jaga muruah. Bila sampai rumah orang, kena tinggi adab lagi. Janganlah makan nampak gelojoh sangat. Begitu. Yang ke-14, tidak mengambil makanan yang lain kecuali makanan yang masih di mulut telah ditelan. Ni adab. Apalagi bercakap masa tengah makan, masa tengah kunyah tu bercakap, terkeluar-keluar makanan. Tengok disebutkan dalam Ihya Ulumuddin, wa an yusaghira luqmah, kecilkan luqmah kunyahan tu, wa yujawwida madghaha, wa ma lam yabtali'ha la yamuddul yada ila al-umm. Benda yang kita tak telan lagi, janganlah kalau nak ambil. Kalau nak ambil, fa inna dhalika ajalatun fil akl. Ajalah ni cepat, maknanya tak elok lah, benda yang tak elok. Gelojoh. Namanya gelojoh. Jadi makan dah habis kunyah tu, okay, baru ambil pula yang lain. Yang ke-15, sebelum menelan makanan, maka dianjurkan mengunyah makanan yang ada di mulut sampai menjadi sangat lembut. Ni kunyah sampai lumat. Jangan telan, tapi kunyah sampai lumat. Ini bukan sahaja dari sudut kedokteran bagus, sedemikian juga bagus, bahkan dianjurkan dalam agama. Maka di sini Said Muhammad Amin ataupun Habib Muhammad Amin sebut apa antara hikmah dia kalau kita kunyah ni, terkunyah sampai. Ni pendidikan yang kita kena ajar masa makan. Dengan ilmu ni kita ajar anak kita hatta cara makan sekalipun. Makan kunyah, bukan kena duduk baca kita adab pula, tak. Tapi bila dengan keluarga dia praktikal. Okey, makan kunyah, tengok disebutkan apa antaranya. Melancarkan proses pencernaan, mencegah diabetik, membantu menghilangkan bau mulut, tengok, menekan ataupun mengurangi nafsu makan secara berlebih-lebihan. Ni antara hikmah yang disebutkan. Hatta disebut dekat sini apa? Menurunkan berat badan. Ni mujarab lah. Boleh cuba dan lihat. Baik, yang ke-16, mengambil makanan yang dekat dengan posisi duduknya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kul mimma yalik. Jadi bila kita makan, apa yang kita nak ambil, apa yang ada di samping kita. Saya ingat dulu dalam pengajian Syama'il Muhammadiyah, dia bersama dengan ada teman-teman masa kita ada program maksudnya. Kemudian kita ambil masa baca dengan kawan-kawan, ada daripada teman-teman atau sahabat kami, maka beliau menjelaskan makna. Adakah makna kita ambil makanan yang di samping kita? Habis tu sekali, ustaz, macam mana kalau kita duduk dekat meja, depan kita sayur je, ayam tu jauh sikit, adakah tak boleh ambil? Bukan sedemikian maknanya. Maknanya apa dalam lingkungan tempat makan kita ambil. Yang tak boleh tu macam mana? Yang tak boleh tu, katalah ni kalau kita makan hidang. Kita makan hidang kita dah ada ayam.
kita tengok hidang sebelah, ayam dia lagi besar. Jadi kita ambil hidangan dia dan kita tak ambil yang dekat kita. Maka itu tak boleh. Maknanya tidak sempurna adabnya. Ataupun kalau kita makan talam, kan kalau kita makan talam, jadi dia letak dah ayam depan kita, ayam depan orang tu. Kita tak ambil ayam kita ambil ayam dia. Sebab ayam dia kita suka peha. Kita tak suka dada. Kalau nak tukarlah. Tapi kul mimma yalik maksudnya adalah apa makanan yang di samping kita, itulah yang kita makan. Cuma kalaulah kata lauk tu dekat orang sebelah dalam hidangan kan, maka kita boleh ambil, tidak ada masalah untuk perkara tersebut. Okey. Akan tetapi jika makanan yang akan dimakan tersebut adalah berupa buah-buahan, maka boleh mengambilnya pada posisi yang lebih jauh. Tapi kalau buah-buahan, dia ada istisna, ada pengecualian. Baik. Jadi kita makan apa yang ada pada kita, apa yang ada di samping kita. Yang ke-17 disebutkan mengambil makanan dari arah samping piring, bukan dari bahagian tengah. Ini satu faedah. Ini faedah yang sangat baik, sangat penting untuk kita ambil perhatian, terutama ibu-ibu kita yang di dapur dan sebagainya. Bahkan ajar anak-anak, bila kita nak cedok makanan, kita nak cedok nasi contohnya, kita nak ambil daripada mana? Ambil dari keliling, baru ambil daripada tengah, baru ambil tengah. Kerana apa? Kerana disebutkan tengah ni tempat turun barakah, tempat turun rahmat. Jadi ambil daripada tepi. Kalau kita ambil nasi, hatta dalam puyuk nasi tu ambil samping, barulah sampai ke tengah. Ambil lauk pun macam tu. Tengok disebutkan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu tanzilu fi wasatit ta'am. Keberkahan itu turun di pertengahan makanan. Jadi ambil yang tepi-tepi dulu. Maka makanlah dari bahagian fakulu min hafatayhi. Makan daripada samping-samping. Wala ta'kulu min wasatihi. Maka jangan kalian makan dari tengahnya. Apa tujuannya? Bukannya haram, tetapi supaya keberkahan tersebut mengalir ke bahagian samping. Maksudnya terus barakah makanan, terus barakah. Seterusnya yang terakhir sebelum kita berehat, tidak menggunakan pisau tak kala memotong daging yang akan dimakan. Akan tetapi yang dianjurkan adalah dengan cara menggigitnya. Ni keutamaan. Ni kalau kita bincang dalam bab keutamaan yang lebih baik kalau daging ni dimakan dengan kita gigit. Cuma kalaulah kita makan di kedai, makan steak pula, dilihat janggal lah oleh orang. Tetapi bila kita makan sesuatu, daging ataupun contoh macam ayam kan, dia memang sedap lagi dimakan macam ayam KFC tu kan, makan tarik macam tu. Tengok disebutkan apa, kecuali jika terdapat unsur. Apa contohnya? Daging tersebut terlalu besar atau keras. Jadi macam daging steak, dia keuzuran lah. Kalau kita tarik itu mau terlekat gigi kita, kalau orang yang pakai gigi palsu, kena potong dulu. Maka yang lebih utama memotong dia dengan pisau. Tengok apa Nabi sebut, janganlah kalian memotong daging dengan pisau, kerana sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang ajam, yakni bukan orang Arab. Akan tetapi cara yang lebih utama adalah gigitlah daging tersebut, kerana sesungguhnya hal itu lebih nikmat dan lebih baik. Lebih sedap lah kalau kita makan. Jadi kalau orang nak masak, yang paling baik dia potong daging itu sesuai untuk terus dimakan. Itu yang paling baik. InsyaAllah selepas ini kita akan sambung lagi perbahasan berkaitan dengan adab-adab makan. Jadi kepada anda, sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami yang menonton di Facebook. Kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini untuk bicara adab makan dan minum kita akan bicarakan. Jadi anda ke mana-mana, kembali seketika nanti. ثقيلة
Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Untuk bicara kita dalam bicara adab, kita bawakan adab makan dan minum. InsyaAllah pada anda, sahabat-sahabat saya, teruskan setia menonton di Facebook dan juga YouTube. Kita bawakan pada malam ini, juga dengarkan di Radio IKIM. Ustaz, kita nak sambung terus pengajian kita malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih DJ Faiz, hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bisihatin wa afiyah. Kita sambung ke 19 dalam bicarakan adab makan. Kata penulis hafizahullah ta'ala, membersihkan sisa makanan yang terdapat di piringnya dengan menggunakan jari-jarinya sampai bersih. Jadi ini amalan yang kita kena hidupkan, terutama kalau kita makan di rumah. Kena ajar anak-anak kita, ahli keluarga kita, sebagaimana tadi kita sebut, makan ni bukan untuk kenyang perut je, tetapi supaya kita makan itu juga jadi ibadah. Maka dianjurkan bila kita makan ni, paling baik maksudnya apa? Jangan membazir. Jadi ajar anak kita ambil sekadar yang perlu, sekadar yang boleh makan sehingga boleh dihabiskan. Kerana apa disebutkan? Supaya piring tersebut beristighfar untuknya. Nabi sebut apa? Man akala fi qas'atin, barang siapa yang makan menggunakan pinggan, piring, mangkuk, summa lahisah, kemudian sisa makanan yang terdapat dalam piring dibersihkan. Maksudnya kita tarik lah, tarik itu habiskan, jilat. Kemudian istaghfarat lahul qas'ah, maka piring tersebut beristighfar. Maksudnya apa? Dapat keampunan Allah, bahkan kita tidak membazir. Kemudian disebutkan setelah itu, Rasulullah bersabda bahawa barang siapa yang makan dengan menggunakan mangkuk, kemudian sisa makanan yang terdapat di mangkuk tersebut dibersihkan dengan jari-jari, maka mangkuk tersebut mendoakannya dengan doa, Allahumma ajirhu minan nar kama ajarani min la'qi syaitan. Ya Allah, lindungilah dia dari api neraka sebagaimana dia telah melindungiku dari usapan dan jilatan syaitan. Kan membazir ni kawan syaitan. Maka ini kaedah pentarbiyahan dan pendidikan pada anak-anak yang kita boleh amalkan. Maka kita kena sebut kenapa kita tak membazir, apa yang kita dapat kalau kita makan sampai bersih. Nabi suka, Nabi sayang, bahkan dapat keampunan Allah. Jadi benda-benda tersebut kena kita ubah dalam cara pendidikan kita pada anak-anak. Tak payahlah takutkan dah anak-anak kita, contoh tak tidur nanti nampak hantu lah. Kalau buat begini nanti beginilah. Katakan dengan perkara yang benar dan berikan motivasi-motivasi daripada hadis Nabi. Sudah tentu nanti ia akan memberi kesan kepada hati. Baik. Yang ke-20, mengucapkan rasa syukur kepada yang telah memasak atau menghidangkan makanan. Ini penting. Kena latih kita. Contoh kita suami kan, kadang-kadang rasa susah nak ucap terima kasih. Kalau kita susah nak ucap terima kasih, anak-anak macam mana? Jadi ucap terima kasih pada yang dah masak. Isteri kita masak, mak kita masak, terima kasih mak masak. Kalau anak-anak, kalau suami buat, kalau ayah dia buat, ucap terima kasih pada isteri, dah tentu anak-anak akan ikut. Jadi adabnya, orang dah gembirakan kita, maka kita gembirakan balik. Bila orang dah masak, maka kita ucap terima kasih kerana dah masak. Hatta dekat kedai makan pun, kita dah makan walaupun yang kita yang bayar, ucap terima kasih. Dia akan menggembirakan hati tukang masak ataupun orang lain. Dan akan disebutkan antara amal yang baik adalah memasukkan kegembiraan di dalam hati orang mukmin. Lebih-lebih utama kalau orang mukmin itu ahli keluarga kita. Terima kasih ibu masak. Kalau isteri kita panggil sayang, contohnya terima kasih sayang masak. Dia bukannya nak minta tiap kali masak bayar RM50. Kalau bayar RM50, kita pula kopak kan. Tapi agama telah ajar ucap terima kasih agar kasih sayang tu tumbuh. Masak pun dengan penuh kasih sayang.
maka turunlah rahmah dan lain-lain. Yang ke-21, tidak makan suatu makanan yang masih panas kerana tidak ada keberkahan di dalam. Maksudnya bersangatan panas sampai kita kena tiup. Biar dulu makanan tu sejuk sikit barulah kita makan. Tengok disebutkan abridu bit ta'am fa innal har la barakata fi. Dinginkanlah makanan kalian kerana sesungguhnya pada makanan yang panas tidak terdapat keberkahan di dalam. Yang ke-22, ni pun poin untuk kita didik ahli keluarga kita, makan secara bersama-sama. Jangan seorang makan kat dapur, seorang makan dalam bilik, seorang makan kat ruang tamu, seorang nanti kata malam baru nak makan. Tak. Panggil keluarga kita makan pagi, tengah hari, malam sekali. Ataupun kalau kata anak-anak kita masih lagi belajar dan sebagainya, bukan kerja, kadang-kadang kerja mungkin akan terlewat balik dan sebagainya. Jadi kata waktu makan semua kena ada. Contohnya jadi ini masa kecil-kecil lah nak didik ni. Kalau dah kerja baru nak cakap macam tu susah lah. Sebab apa tengok? Sebab yang menjadi sebab keberkatan itu antaranya sebab perkumpulan. Tengok, kerana dapat menjadi sebab turunnya barakah. Berdasarkan hadis, anna rajulan qala ya Rasulullah inna na'kulu wa ma nashba' qala fal'allakum taftariqun an ta'amikum ijtami'u alaihi wa dhkuru ismallah yubaraku lakum. Tengok dia kata apa? Dalam hadis Nabi kata apa? Sesungguhnya seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah makan, akan tetapi mengapa kami masih merasa tak kenyang? Kami dah makan dah ni tapi tak kenyang. Nabi tak cakap nasi tak cukup kot, lauk tak sedap kot, tak. Nabi kata apa? Rasulullah menjawab, mungkin kerana kalian tidak mungkin sebab makan tak sekali. Bukan sebab pasal lauk, bukan sebab pasal nasi, bukan pasal kata lauk sikit dan sebagainya, tak. Tetapi kerana tidak berkumpul. Maka kemudian apa disebutkan ketika makan? Berkumpullah kalian ketika makan dan bacalah basmalah. Berkumpul, baca bismillah, nescaya kalian akan diberi keberkahan. Jadi yang memberi cukup pada kita ni Allah. Bahkan yang kita cari pada makanan itu keberkatan. Bila ada keberkatan maka penyakit pun tak ada. Bila ada keberkatan maka jadi kekuatan untuk ibadah dan sebagainya. Jadi cari ruang-ruang keberkatan itu. Antaranya yang disebutkan dalam makan sekali. Makan sekali akan turun padanya keberkatan. Bahkan kalau kita baca dalam sirah, saya rasa mungkin dulu dalam surat Maulid Al-Fadil, guru kita yang mulia Ustaz Muhadir bin Haji Juhul hafizahullah ta'ala wa mata'ahu bisihatin wa afiyah. Mungkin beliau pernah cerita antara kisah-kisah baginda Nabi. Nabi dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni anak ramai, tapi susah. Tapi kerana Abu Talib yang paling sayang Nabi. Bukan sahaja Abu Talib, isterinya Fatimah binti Asad juga sayang kepada Nabi. Mereka melakukan Nabi sebagaimana anak mereka. Maka ketika mana nak makan, apa antara yang dilakukan oleh Abu Talib? Dia tak bagi anak-anak dia makan dulu, melainkan Nabi dah duduk sekali. Sebab apa? Bila Nabi duduk, makanan yang ada cukup untuk semua dan kenyang. Tapi ada ketikanya pernah mereka tak tunggu Nabi, maka makanan tersebut tak cukup dan mereka tak kenyang. Ini keberkatan yang ada pada Nabi. Jadi kita ni tak tahu diri kita ni berkat ke tidak. Jadi carilah keberkatan itu pada makanan dengan perkumpulan. Apalagi kalau nak makan, kumpul pula, ajak pula orang soleh datang. Maka kita dapat menumpang keberkatan daripada orang soleh tersebut. Jadi jalan-jalan untuk dapat keberkatan ni banyak. Dalam makanan pun dah banyak kita bicarakan. Dari doanya, dari jilat jarinya, dari
jilat pinggan ataupun bersihkan pinggan dengan tangan kita ni. Kesemuanya itu mengundang rahmat dan keberkatan. Sebab apa? Sebab kita makan mengikut petunjuk Nabawi yang dianjurkan oleh junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok perkara ke-23, kata penulis hafizahullah taala, bila nak makan jangan makan seorang-seorang. Ni kalau mungkin dulu kat asrama kan sampai makan dalam loka. Makan dalam loka, menyorok bawah katil. Sebab apa? Takut kena pau. Ni cerita zaman dulu-dulu lah. Mungkin sekarang ni asrama dah tak macam tu kan. Tapi cerita dulu-dulu mungkin makan ni sampai sorok-sorok tak nak kongsi. Sebenarnya tidak tepat. Jadi makanan yang baik adalah makan secara beramai-ramai. Sebab apa? Kerana tengok, makan sendiri kerana rasa kedekut. Pelik ni kedekut. Atau sombong. Oh ni makanan mahal ni, orang lain makan. Merupakan sifat yang tidak baik. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis daripada Sayyidina Muaz bin Jabal meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah berkata kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, apakah kamu tidak ingin aku beritahukan tentang golongan orang yang paling buruk? Siapa orang yang paling buruk ni? Maka disebutkan apa? Maka Sayyidina Ali menjawab, benar wahai Rasulullah. Maksudnya ya, aku nak tahu. Maka Nabi kata apa? Iaitu orang yang makan sendiri tanpa mengajak teman. Bahkan ada dari kalangan para sahabat, antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalaulah rumah dia seminggu tak didatangi orang, ni orang tak datang, tetamu tak datang, dia dah kata, ya Allah, apa dosa aku sampai orang tak datang rumah dia. Apatah lagi kalau makan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau boleh, kalau kita ada keluarga tak ada masalah, makan dengan keluarga. Cuma dalam keadaan sekarang ni takkan nak pergi, tak tentu arah tu, tak boleh lah juga. Cuma kalau nanti keadaan dah seperti sedia kala, maka kita jadikan ini sebagai satu panduan dalam kehidupan kita untuk menjadikan kehidupan kita hatta pada makanan itu pun ada keberkatan. Kemudian yang ke-24 disebutkan tidak makan terlalu banyak. Tidak makan terlalu banyak. Nabi SAW sebut sebuah hadis, tidak ada wadah yang lebih buruk, wadah ni bekas, bagi manusia untuk dipenuhi melebihi daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi manusia beberapa suap makanan yang boleh menguatkan, yakni menegakkan tulang punggungnya untuk beraktiviti. Dan jika pun harus lebih dari ukuran tersebut, maka sebaiknya jadikanlah sepertiga dari perut itu untuk makan, sepertiga yang lain untuk minum, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Jadi janganlah sampai dipenuhi semua perut kita itu dengan makanan. Tengok, kita lihat bagaimana imam kita yang mulia, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Ni untuk kita jadikan contoh. Al-Imam Syafi'i kata apa? Aku tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun. Kita ni Allah laparnya hari ni. Bila yang lah kenyang? Semalam kenyang. Hari ni je yang lapar tu. Tengok, aku tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun. Kecuali hanya sekali. Dan itu pun langsung aku muntahkan kerana perut yang kenyang dapat menyebabkan badan terasa berat dan hati menjadi keras. Dan menghilangkan kecerdasan, menimbulkan mengantuk, melemahkan pelakunya dalam melaksanakan ibadah. Jadi, kita fahami juga daripada perkataan Imam Syafi'i, kalaulah pada kita ada salah satu daripada masalah yang Imam Syafi'i sebut tadi, malah, mengantuk, susah nak hafal, jadi lambat nak faham dan sebagainya, cuba kita lakukan dengan mengurangkan makan.
Maka kita akan lihat lepas ni otak kita pun jadi cerdas. Oh, rupanya habis dah suplemen makan vitamin daripada vitamin A sampai vitamin Z makan. Tak jadi. Rupa-rupanya masalahnya pada pemakanan. Baik, yang ke-25 insya-Allah setelah ini kita akan sambung. Pada anda, sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama-sama kami. Ikuti bicara kita dalam adab makan. Kita dengarkan selepas ini. Jadi, teruskan setia di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM 20 tahun sentiasa memberi anda pengisian yang relevan dan terkini di Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Terdapat juga lagu-lagu ketuhanan yang terbaik dan terkini. Radio IKIM 20 tahun sentiasa relevan dan terkini. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Amalan menjaga kebersihan diri sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing bagi umat Islam. Menjaga kebersihan diri terutamanya tangan dan juga kebersihan tempat sekeliling seperti rumah dan tempat kerja seharusnya tidak menjadi isu besar bagi umat Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, diperingatkan bahawa apabila salah seorang daripada kamu bangun daripada tidur, janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali. Hal ini kerana dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Falsafah di sebalik seranan Nabi Muhammad SAW ini adalah supaya kita sentiasa memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. Hal ini pastinya amat relevan dalam zaman pandemik COVID-19 ini yang menuntut kita sentiasa membasuh tangan sama ada dengan air dan sabun atau dengan bersanitasi tangan atau hand sanitizer. InsyaAllah, perbuatan membersihkan tangan dengan kerap ini akan membantu mengurangkan risiko penularan COVID-19. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan Radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Teruskan setia bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Faiz Osman kat sini bicara kita dalam bicara adab. Kita dengarkan tentang adab makan dan minum. Terima kasih sahabat-sahabat saya. Terus setia bersama-sama kami yang tengah makan ke waktu ni. Dah elok lah. InsyaAllah kita dengarkan bicara adab kita. Kita nak sambung selanjutnya Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila DJ Faiz sebut tadi tengah mendengar sambil makan tu, jangan tersedak pula. Tersedak ada tu. Kami pernah ingat dulu masa pengajian. Jadi masa mengaji, masa duduk jauh, jadi dengar online. Sambil dengar online tu hidang makan. Jadi Syekh kata, ni mungkin ada di kalangan kita ni yang tengah mengaji ni, dia pun sambil-sambil makan je. Nanti dia pun cakap, Syekh jemput makan, Syekh tersedak habis semua yang tengah makan masa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Perkara yang ke-25 disebutkan oleh musannif hafizahullah ta'ala, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi kita mungkin boleh tambah pada topik kita di situ, walaupun kita punya tangan masih bersih. Jadi ada orang kata, orang tak payahlah basuh tangan bersih lagi, baru je cuci tadi. Tak, tengok apa disebutkan. Syekh Nuruddin kata, basuh tangan sebelum dan sesudah kerana sunnah. Jadi perbuatan basuh tangan walaupun dah bersih dapat pahala. Walaupun dah bersih juga selepasnya, walaupun makan pakai sudu. Maka disebut al-wudu'u qabla ta'am. Manfaat mencuci tangan sebelum makan. Yanfil faqra, menangkal kemiskinan. Ini antara perkara ataupun faedah basuh tangan. Bukan sahaja untuk bersih, tetapi disebutkan apa? Dia menjauhkan kita dari sifat fakir. Wa ba'dahu, dan mencuci tangan lepas makan, yanfil lamam, menangkalkan sifat ataupun penyakit gila. Jadi ini faedah, bukan sekadar membersihkan tangan untuk makan dan setelahnya, tetapi ada faedah-faedah lain yang diperoleh dari perbuatan hanya membasuh tangan. Kemudian
Faedah satu, doa yang dibaca oleh Nabi SAW mencuci tangan setelah makan. Kita selalu belajar doa makan, doa lepas makan. Rupanya ada lagi doa ketika basuh tangan. Alhamdulillahillazi yut'imu wa la yut'am, manna alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa kulla bala'in hasanin ablana, alhamdulillahi ghairu muwadda'in wala mukafain wala makfurin wala mustaghnan anhu, alhamdulillahilladzi at'ama min at-ta'am wa saqa min asy-syarab wa kasa min al-'uri wa hada min ad-dalalah wa bassara min al-'ama wa faddala ala kathirin min khalqihi tafdila, alhamdulillahi rabbil alamin. Panjangnya Ustaz. Kita ambil snap tu, print, tak pun tulis balik, lekat dekat sinki kita. Selagi tak buat macam tu, kita tak baca lah. Itu je lah. Kalau nak hafal ni Ustaz yang dulu pun tak habis hafal lagi. Jadi yang kita tak mampu hafal, tak perlu hafal, tapi kita letak di mana yang kita boleh untuk dapat amalkan. Letak kat sinki kita tu, atas sinki kita tu, ni bunga kita dah letak, semua benda dah letak dekat sinki tu. Doa lah pula yang tinggal. Macam tak cantik lagi. Apa lagi yang tak cantik? Doa lah yang tak ada tu. Doa yang tak ada lagi. Dan kalau kita terjemahkan satu persatu tu, nak bagi tahu kepada kita, sebelum makan, selepas makan, masa kita basuh tangan, adalah untuk mengingatkan pada diri kita supaya mensyukuri pemberi rezeki Allah Ta'ala. Itu yang paling penting. Jadi macam mana sekalipun, katalah kadang-kadang mungkin makanan tu kurang sedap, lauk tu mungkin tak seistimewa yang selalu kita makan, tetap kena ingat itu rezeki daripada Allah. Jadi syukur dan terus syukur. Kemudian ada satu lagi faedah. Diriwayatkan dari Al-Imam Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, barang siapa yang mencuci kedua tangannya setelah makan, kemudian sisa air basuhannya diusapkan ke wajah. Bahkan kalau kita baca dalam Syama'il Rasulullah oleh Al-Imam Al-Ghazali, yang mana ada terjemahannya dalam kitab Sayrus Salikin, disebut dalam kitab Syama'il, antara yang Nabi lakukan lepas makan, Nabi basuh tangan bersih-bersih. Jangan berminyak-minyak lagi. Kalau sapu dekat muka dengan minyak-minyak gulai semua tu, tak ada lah. Basuh bersih-bersih dengan sabun dan sebagainya. Air lebihan tu sapu muka. Bukan air lebihan dengan minyak-minyak tadi, bersih sungguh lah. Dalam kitab Syama'il Rasulullah pun sebut basuh bersih-bersih. Kemudian air yang ada baki sapu muka. Tengok, sambil baca doa, bukan sapu saja, sapu muka, baca Allahumma inni as'aluka zinah wal mahabbah wal jannah. Ni mak-mak, ibu-ibu, akak-akak, adik-adik ni kena hafal. Nanti saya sebut antara mujarrabat yang disebut oleh para ulama. Maka disebutkan Allahumma inni as'aluka zinah wal mahabbah wal jannah. Ya Allah, aku memohon daripadamu azinah, perhiasan, mahabbah dan syurga. Wa a'udzubika minas sayyi'at, aku mohon perlindunganmu daripada keburukan, wasibab wal ghibah, hinaan dan juga ghibah, umpatan. Jadi Allahumma inni as'aluka zinah wal mahabbah wal jannah wa a'udzubika minas sayyi'at wasibab wal ghibah. Tengok apa faedahnya. Maka dengan izin Allah, dia tidak akan dihisap pada hari kiamat atas makanan yang telah dimakan tersebut. Itu yang pertama. Dan satu faedah lagi saya dapat daripada sahabat saya, yang mana beliau dengar daripada guru beliau ketika beliau mengaji di Mesir. Ni mak-mak kita suka ni. Bahkan ayah-ayah kita pun suka nanti, dengan sebab yang berbeza. Dia sebut apa? Antara faedahnya para ulama sebut, kalau kita basuh tangan bersih-bersih, kemudian air lebihan tu kita ni petua lah, ni bukannya cari pula mana dalilnya. Tak, ni petua.
Ulama sebut baca doa tu sambil sapu muka kita, maka nanti muka kita berseri, kedut-kedut ni hilang ni. Yang tu yang suka dengar tu, kedut-kedut hilang, yang makcik jadi kakak, yang opah jadi akak, semualah. Kita yang lelaki pun senang, tak payahlah beli apa nama tu, macam-macam jenis apa orang panggil make up lah, tampar-tampar tak payah. Ni ada amalan. Cerah mata. Tadi mengantuk dah dengar ustaz bercerita. Bila dengar ni cerah mata. Mana ayat tu? Apa doa tadi? Mesti ada tulis kat komen. Silap-silap. Minta tolong siapa ada kitab. Baik. Allahumma salli ala sayyidina. Kita baca 3 lagi dan insya-Allah kemudian kita akan sambung pada pertemuan akan datang. InsyaAllah. Yang ke-26, ridha dengan makanan. Jadi, ingatkan pada diri kita dan anak. Apa yang kita ada, kita kena. Kerana yang memberi rezeki bukannya kita, tetapi Allah. Ada kalanya kita dapat mungkin sedap ataupun bertepatan keinginan kita. Tetapi ada kalanya tak. Tetap juga kita kena bersyukur dan tidak memaksa diri untuk mendapatkan makanan yang di atas kemampuannya. Yang ke-27, makanan yang dimakan harus, maksud harus ni mesti didapatkan dari harta yang halal. Pastikan makanan kita dari harta yang halal. Kerana apa? Kerana ia menjadi penyebab kemustajaban doa. Ia menjadi penyebab untuk kita mampu dan kuat untuk ibadah. Dia menjadi penyebab kita nanti dimasukkan ke dalam syurga dan neraka. Jadi biarlah tak mewah macam orang lain, biarlah tak sehebat orang lain. Yang penting halalnya itu jelas. Halalnya itu jelas. Kemudian yang ke-28 dan yang terakhir untuk malam ini, berhenti makan sebelum merasa kenyang. Kerana terlalu kenyang, tatkala makan dapat menimbulkan kesan negatif bagi kesihatan tubuh. Jadi, tengok, nahnu qaumun la na'kulu hatta najum. Wa idza akalna la nashba. Kami kaum muslimin adalah kaum yang tidak makan kecuali jika lapar. Ini tengah kenyang lagi ni. Rasa nak ngunyap-ngunyap lah. Ada je kita. Tambah pula bila duduk dekat rumah pagi sampai malam. Dapur dengan ruang tamu kan bersambung. Rumah tak besar. Dapur dengan ruang tamu bersambung. Berguling dah sampai ke dapur dah. Ambil makan. Jadi di sini kita kena batasi. Bila kita perlu makan, bila kita lapar. Dan kemudian, dan jika kita makan, maka kita tidak pernah sampai kenyang. Tidak pernah sampai kalau kita bicara dalam Syama'il, cerita tentang macam mana makan Nabi. Para sahabat sampai menangis mengingatkan masa dulu dengan Nabi tak pernah dapat semua nikmat. Susahnya Nabi bersama para sahabat dahulu. Maka sebab itu bila apa yang kita peroleh